Okey. Sekarang kita akan tengok berkenaan dengan anggota apa? Block diagram dan juga flowchart kita lah. Untuk block diagram ni, untuk pengetahuan semua, di sini saya ada meletakkan temperature sensor dan juga money sensor. Maksudnya temperature sensor ni dia akan memberitahu kepada pengguna bahawa suhu yang akan digunakan kan, adakah sama ada benda tu sejuk, panas ataupun suam. Dan money sensor ini akan memberitahu kepada pengguna berapa bilangan. Sekiranya pengguna menekan tombol huruf B, Y dan juga R tu, maka dia akan mengeluarkan arahan untuk kita membayar sebanyak RM5, RM1 dan juga RM10 lah. Dan di sini juga kalau kita tengok akan ada segmen-segmen display. Maksudnya dekat program ni juga ada LED-nya dan juga ada segmen-segmen display untuk pada permulaan dan juga pada pengakhiran program lah. Okey. Okey, di sini adalah orang kata apa? Flowchart untuk interrupt kita. Kalau kita tengok kat sini, ini pada permulaan start, dia akan ada buzzer off dan LED off. Maksudnya kedua-dua itu akan ada off lah. Okey, untuk pengetahuan semua juga, kenapa tadi waktu kita runkan program ini, dia tidak ada berbunyikan buzzer, dikarenakan saya telah meng-offkan buzzer itu. Orang kata apa, mengaktifkan buzzer itu, dikarenakan buzzer saya mempunyai sedikit masalah kan. Maksudnya sebelum kita membuat assignment ni lagi ada masalah sebenarnya. Dan saya dah bertanya kepada kawan-kawan sekelas dan juga kawan kelas lain berkenaan penyelesaian permasalahan itulah. Jadinya mereka telah memberikan penyelesaian tersebut, tapi masih juga tidak berjaya. Iaitu ada yang mengatakan masalah itu berpunca daripada kabel, ada yang mengatakan masalah itu berpunca daripada shield dan ada juga yang mengatakan masalah itu berpunca daripada STM tu sendiri. Tapi untuk pengetahuan semua juga, saya telah membeli multi-function shield tu sebanyak 7 buah. STM itu sebanyak 2 buah dan kabel tu pun sebanyak 2. Dan permasalahan ini masih lagi berlaku walaupun saya dah beli banyak dan masih lagi tak boleh diselesaikan. Jadi saya orang kata apa, terpaksa pasrah lah untuk buzzer itu. Okey. Dan di sini kalau kita tengok flowchart ni kan, buzzer memang off. LED pun kita dah set. Kalau kita tengok program dia dah saya dah setkan dekat init ataupun INT main tu, semua LED akan menjadi satu terlebih dahulu untuk mengelakkan lampu tu menyala sebelum program kita dimulakan. Okey, jadi kalau tengok kat sini, switch yang pertama itu dia akan memaparkan LED blink 10 kali. Dia akan yang kita tekan tadi, bila kita tekan dia akan blink LED 10 kali. Okey, kemudian dia akan memulakan operation. Dan tugas switch satu ini adalah untuk memulakan operation ataupun menggerakkan mesin itu. Dan dia akan mendisplaykan hello ataupun HEO. HEO, HEO. Okey. Dan di switch 2 ni pula, dia merupakan fungsi dia adalah untuk watch 1. Okey, watch 1 dan juga LED right. Okey, dia maksudnya kiranya bila kita tekan switch 1 ni, dia akan ada function watch 1 dan juga LED right. Watch 1 ni biasanya kita letakkan air sejuk lah untuk watch 1. Watch 2 untuk warm water dan watch ketiga adalah untuk hot water. Dan untuk switch yang ketiga ini, kalau kita tengok dia ada LED blinking sebanyak 7 kali. Kan? Ini 7 blinking 7 kali dan dia akan ada segmen display by.
byte ataupun YE lah. YE je ke, gitulah. Okey. Dan kalau tengok switch 3 ni sebenarnya dia punya interrupt ni tu, kalau kita tengok balik kat sini, dia punya interrupt ni tu terdapat pada ini saya matikan void buzzer ni. Okey, sebabkan masalah yang saya sebutkan tadi. Okey, yang tadi saya sebutkan cerita pasal write dan semua tu adalah di sini. Di sini. Okey, ini adalah switch yang ketiga. Switch yang ketiga. Kita gunakan sebagai interrupt. Dia akan blinking 7 kali. Dan ini adalah untuk switch yang pertama. Okey. Balik semula kepada yang tadi. Okey. Itulah saya cuba beritahu berkenaan kan flowchart ini untuk saya punya program lah. Okey. Dan sekarang kita akan tengok kepada flowchart ticker. Ticker ni orang kata apa, dia berfungsi untuk mencuri masa. Jadi dalam function ticker ni, dia tidak boleh ada command wait kerana dia akan mengganggu ataupun merencatkanlah proses ticker itu sendiri. Okey, kalau kita tengok kat sini, pertama sekali dia akan start macam biasa. Okey, dan macam biasa juga dia akan ada buzzer off dan LED off. Dan di sini saya menggunakan ticker ni, saya akan call dia menggunakan Teraterm punya command, iaitu C sama-sama dengan 5. Okey, bila kita call kan, bila kita tekan saja 5, maka dia akan mengeluarkan LED blink 0.2 milisecond dan to unlock door and to stop washing machine. Okey, ini kalau kita perasan tadi, saya ada sebutkan tadi pilihan pertama adalah berkenaan orang kata apa, tekan S untuk kita stopkan program. Ini adalah sebenarnya fungsi untuk ticker yang saya gunakan ini. Kan, di samping digunakan untuk unlock door dan juga LED blink, dia juga boleh dia juga digunakan untuk orang kata apa? Stop the washing machine lah. Okey. Dan kalau kita tengok kat sini dekat command while ni tadi. Okey, command while ni tadi okey, dekat sini. Kita yang nampak kat sini baru satu ini adalah ticker saya. Ticker saya, dan diode satu ini adalah saya punya LED. Okey, dan dia akan blinking sebanyak 0.2 kali. Milisecond 0.2 milisecond dia akan blinking. Okey. Kemudian sekali kita teruskan kita punya program ni di bawah float timer. Float timer ini kalau kita tengok, dia ni berfungsi untuk sebagai LED blinking, 7 segment display dan juga have a nice day. Maksudnya dia function dia akan ada blinking. Dia macam mana kata, timer, saya menggunakan time out. Bukan yang timer, tapi time out. Okey, time out ni bila kita run the program, dia akan menunggu masa 4 saat untuk dia blinking. Okey, dan dia akan ada arahan yang mengatakan kalau kita tak tekan ataupun tersalah tekan, maka LED nombor 3 dan juga nombor 1 ini akan tak bernyala lah. Okey, ini adalah saya punya anggota flow untuk program bagi ticker. Saya harap dia punya tu agak jelas lah, sebab maaf lah kamera ni dia tak berapa jelas bila dengan laptop, mungkin dia ada bug kat situ. Okey, sekarang ada schematic diagram saya. Okey, yang schematic diagram sebenarnya saya ambil daripada skill nombor 3 kan, iaitu saya tak ingat lah benda tu, nama dia. Tapi saya ambil kat situ lah maksudnya. Ini adalah orang kata apa, untuk multifunction shell kita lah, dan juga untuk kita punya STM tersebut. Okey, sambungan ni. Dan okey, di sini kita tengok configure the input and output device connection ni.
Okey, switch 1, switch 2, switch 3, LED 1 dan LED 4. Kat sini kalau kita tengok patutnya ada buzzer, tapi disebabkan saya tidak menggunakan buzzer, maka saya tak meletakkan ni lah. Jadi orang kata apa, kita kena jujur lah dalam perbuatan kita. Tak boleh kita nak bagi mencantikkan ke apa ke, kita main letak je, tak. Jadi saya secara jujurnya saya tak letak. Jadi dan kita pun tak letaklah kat sini, kat report ni. Untuk orang kata apa, nak memberikan kepercayaan kepada pengguna dan juga orang lah. Sebab kalau kita dah tipu orang tu, maka orang tak percayalah kepada kita. Okey, dan di sini kita akan nampak bit pattern code untuk sebuah segment conditioning kan. Kat sini ada hio dan juga buy lah. Macam saya sebut tadi, hio untuk pada permulaan dan juga buy pada akhirnya. Dan kat sini ada LED bit pattern. Ini blinking ni sorry, kamera tak jelas. Okey, LED blinking ni untuk interrupt nombor switch nombor 2, left untuk switch nombor 3, blank untuk time out, dan right ni adalah untuk switch nombor 1. Okey. Switch nombor 2, salah. Maksudnya switch right ni switch nombor 2 dan juga blink ni adalah switch untuk nombor 1. Okey. Dan ini adalah saya punya kod lah. Okey, saya teruskan ke bawah. Mungkin agak panjang saya ni. Okey, di sinilah saya punya hasil. Bila kita tekan nombor 2 press, it will show 7 segment display hio dan juga akan menunjukkan tanda buy lah. Di sini ada juga video link dia. Okey. Terima kasih.